Saudara, untuk mengikuti berita dari Sabah pula, kita bersama dengan Adrian Soidi dari Studio Berita RTM Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih Edwin, Dian Kasapuri, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ahli koperasi di Sabah yang kini mencecah 342,855 anggota perlu memiliki keyakinan melabur untuk memastikan sektor koperasi di negeri ini terus berkembang maju. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Majlis Perundingan Koperasi Negeri MPKN Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin berkata, jumlah koperasi di negeri ini semakin meningkat dan kini berjumlah 1,345 koperasi. Namun sokongan pelaburan dari kalangan ahli koperasi masih kurang. Berdasarkan statistik berakhir 30 September 2016, Sabah hanya memiliki modal share dan yuran sebanyak 146.8 juta ringgit dan aset sebanyak 810.8 juta ringgit. Sementara itu, jumlah perolehan yang dicatatkan dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini ialah sebanyak 159.3 juta ringgit. Jadi kalau dibandingkan dengan penduduk kita juga dan jumlah koperasi kita memang begitu ramai juga, nombor 3. Number of koperasi kita jatuh nombor 3, teramai juga. Tapi ramai tapi tidak memberi input yang besar kepada yuran dan juga share. Jadi kalau kita dapat perbaiki itu, kita akan dapat membantu untuk meningkatkan atau menyumbang kepada kenaikan KDNK kita. Datuk Yahya bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perundingan Koperasi Peringkat Negeri Sabah di Putatan. Beliau berharap Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Sabah dapat memastikan gerakan koperasi di Sabah dapat menyumbang kepada perolehan koperasi mencecah 40 bilion ringgit menjelang 2020 selaras dengan dasar koperasi negara 2011 hingga 2020. Sempena mesyuarat tersebut, Datuk Yahya turut menyampaikan sijil penghargaan kepada seramai 28 ahli MPKN Sabah. Perintah berkurung di kawasan perairan di 7 daerah Zon Keselamatan Timur Sabah S-Zone yang berakhir semalam dilanjutkan sehingga 29 Disember ini. Ia membabitkan kawasan perairan daerah Tawau, Semporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Abdul Rashid Harun dalam kenyataan di Ibu Negeri berkata, dengan berkuat kuasa perintah berkurung tersebut yang bermula 6 petang hingga 6 pagi, orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dinasihatkan tidak keluar rumah dan tidak dibenarkan berada di kawasan yang telah diisytiharkan pada masa yang ditetapkan. Pelanjutan berkenaan bagi memastikan kawasan perairan tersebut tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan serta pelancong yang melawat pulau peranginan di kawasan terlibat. Jelasnya berdasarkan maklumat yang diterima, kumpulan pengganas Abu Sayyaf dan penjenayah dari selatan Filipina yang melakukan penculikan untuk mendapat wang tebusan masih cuba menceroboh untuk melakukan jenayah rentas sempadan. Justru perintah berkurung itu diteruskan bagi menjamin keselamatan pengguna perairan serta mereka yang tinggal di kawasan daratan S-Zone. Keselamatan menembak mati 2 penjenayah di ladang Ulu Tingkayu, Kunak awal pagi Isnin lalu wajar diberi pujian. Luar Bandar Sabah, Datuk Nilwan Kabang berkata, kejadian tersebut memperlihatkan kesungguhan anggota keselamatan dalam membenteras kumpulan penjenayah di kawasan berkenaan. Menurut Datuk Nilwan, kejadian itu juga membuktikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang ancaman sama ada dari dalam atau kita menjaga keselamatan di kawasan kita, bukan sahaja di kampung-kampung tetapi di daerah-daerah dan juga kalau boleh di luar kawasan kita. Kita dapat berikan kerjasama supaya pihak polis ini dapat bekerjasama juga dengan masyarakat untuk membenteras apa juga gejala, bukan sahaja penjenayah, rompakan, culikan, bahkan benda-benda yang kita tidak ingini seperti syabu dan juga rokok. Ini harus dibenteras.
Beliau yang juga wakil rakyat Kunak turut menasihatkan ketua-ketua kampung dan jawatan kuasa keselamatan dan kemajuan kampung JKKK agar sentiasa bekerjasama dengan anggota keselamatan termasuk memberi maklumat sekiranya terdapat ancaman di kawasan mereka. Datuk Nilwan ditemui pemberita selepas menghadiri majlis penyampaian bantuan kewangan Kerajaan Negeri Sabah kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di Tawau. Dalam kejadian Isnin lepas, polis Kunak berjaya menembak mati 2 penjenayah di sebuah pondok di Ladang Ulu Tingkayu Kunak kira-kira pukul 1.30 pagi. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua lelaki tersebut tidak mempunyai sebarang pengenalan diri selain menemui senjata seperti senapan patah, parang, pisau, peluru serta 3 paket plastik dipercayai berisi syabu. Sebanyak 2.6 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri kepada Sekolah Persendirian Cina, Sekolah Mubalik dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Pantai Timur, khususnya di Tawau, Lahad Datu, Semporna dan Kunak tahun ini. Ia merupakan sebahagian daripada peruntukan kerajaan negeri yang berjumlah 14.45 juta ringgit khusus untuk sekolah-sekolah seumpama di seluruh negeri. Menteri Belia dan Sukan Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan berkata kerajaan negeri juga memperuntukkan 16.94 juta ringgit kepada badan-badan keagamaan bukan Islam di negeri ini. Peruntukan tersebut menunjukkan keprihatinan dan kepekaan kerajaan terhadap pembangunan pendidikan dan rohani masyarakat. Beliau berucap demikian ketika merasmikan penyampaian bantuan kewangan kerajaan negeri Sabah kepada sekolah-sekolah dan badan-badan keagamaan bukan Islam di Tawau. Menurut Datuk Taufik, bantuan berkenaan bagi membantu pihak sekolah dan badan-badan keagamaan terlibat menanggung kos penyelenggaraan dan pembangunan struktur atau bangunan masing-masing. Bantuan seumpama akan diteruskan pada masa hadapan memandangkan institusi sekolah dan badan keagamaan memainkan peranan penting dalam memupuk nilai mulia dan positif selain mampu mencorakkan lanskap modal insan cemerlang. Umat Islam di negeri ini disaran agar sentiasa berusaha meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan meluaskan jaringan persahabatan dan mengukuhkan persaudaraan sekaligus mengelak daripada permusuhan sesama Islam. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata ikatan yang kukuh secara tidak langsung membantu penyebaran dakwah Islamiah dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, umat Islam juga diingatkan supaya sentiasa mendalami ilmu agama, menghayati sifat dan sirah Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan seharian selain menghindari sikap mementingkan diri sendiri. Datuk Arifin berucap merasmikan sambutan Maulidur Rasul 1438 Hijrah peringkat daerah kecil Membakut di Masjid As-Saadah, Kampung Pimping, Membakut. Dalam majlis ini, Haji Zaini Haji Abdullah diumumkan sebagai penerima anugerah Maulidur Rasul peringkat daerah kecil Membakut. Sambutan turut dimeriahkan dengan ceramah khas oleh Mufti Negeri Sabah, Ustaz Datuk Haji Bungsu Aziz Jaafar dan pendakwah bebas Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, persembahan sirah Nabi, berzanji dan pertandingan sepanduk. Sementara itu, bersempena sambutan Maulidur Rasul, Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Sabah Bakisah dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim dan Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah mengadakan lawatan ke Hospital Daerah Beaufort. Dalam lawatan ini, seramai 50 pesakit dari wad kanak-kanak, wanita dan wad bersalin hospital berkenaan turut menerima sumbangan wang tunai dan hamper. Lawatan diketuai oleh Yang di-Pertua Bakisah Datin Seri Panglima Haji Farida Haji Tusin yang turut diiringi Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Arifin Haji Muhammad Arif dan isteri Datin Haja Leni Natasha Datuk Seri Panglima Musa serta ahli-ahli Bakisah. Turut disampaikan 2 buah kerusi roda kepada pengarah Hospital Beaufort Dr. Sutasan anak laki kanan. Orang ramai khususnya warga Bandaraya Kota Kinabalu dijemput untuk memeriahkan Karnival Kota Kinabalu Christmas 2016 yang sedang berlangsung sehingga 16 Disember ini. Karnival tersebut yang sebelum ini diadakan di Jalan Gaya Kota Kinabalu sejak 11 tahun lepas, kali ini diadakan di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Menurut Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Datuk Yo Bon Hai,
pokok Christmas setinggi 50 kaki menjadi tarikan utama pengunjung ke karnival berkenaan. Pokok bernilai RM150,000 tersebut merupakan sumbangan YTL Communication Sendirian Berhad YTL kepada DBKK sempena sambutan karnival berkenaan. YTL turut menyumbangkan wang tunai sebanyak RM30,000 selain berangan untuk mempromosikan karnival tersebut. Datuk Yo menyatakan demikian ketika majlis penyampaian sumbangan berkenaan di pejabatnya di Kota Kinabalu. Tahun ini merupakan tahun kedua berturut-turut YTL terlibat secara langsung dalam menjayakan karnival sempena perayaan Christmas ini. Dalam majlis ini, pengarah eksekutif YTL Datuk Yo So Kang menyampaikan sumbangan kepada Datuk Yo Bon Hai. Lebih 120 pemilik kucing dari seluruh negeri ini berjaya dihimpunkan dalam Meow Festival kali ketiga 2016 yang berlangsung di Kompleks Beli Belah Suria Sabah, Kota Kinabalu baru-baru ini. Festival anjuran Borneo Cat Lover Community ini menghimpunkan pelbagai bakal kucing termasuk Maine Coon, British Shorthair, Persian, Bengal dan Sphinx. Menurut Presiden Meow Festival, program ini bukan sahaja menjadi landasan bagi pemilik kucing mempamerkan pelbagai jenis dan baka, malah menghibur sambil mendidik masyarakat untuk mencintai haiwan manja itu. Kita adakan adalah untuk menghimpunkan atau mengumpul para pemilik kucing. Kita himpunkan semua sekali, kita kumpulkan, dan samping itu juga para pemilik kucing dapat bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar cadangan, bagaimana menjaga atau lebih kurang maksud dia macam kita lebihkan kesihatan kepada kucing, buat bulu dia supaya dia gebu. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyaksikan pertandingan kucing cantik sempena Meow Festival itu yang berjaya menggamit kehadiran lebih 300 penggemar kucing. 4 kategori kucing cantik yang dipertandingkan, kategori pedigree, domestic long hair, domestic short hair dan kategori local cat. Pertandingan diadili juri dari Sabah Animal Medical Center Dr. Pirit Sulangi dan Dr. Larry Davis serta Lee Lin Shin dari Pet Wonderland. Seterusnya, kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Diari dimulakan dengan program yang berlangsung pada pukul 8.30 pagi ini. Majlis Pengiktirafan dan Penghargaan bertempat di Dewan Serbaguna JKR Sembulan di Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 9 pagi, pameran dan temuduka terbuka sempena Karnival Kerja Anjuran Program Hubungan Industri Universiti Malaysia Sabah UMS akan diadakan di Dewan Kuliah Pusat di KP 18 UMS di Kota Kinabalu. Sementara itu, pukul 9.20 pagi, bengkel Kesban di Laut Keselamatan Holistik S-Zone akan diadakan di UMS Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 10 pagi, Majlis Penyampaian Bantuan Keuangan Kerajaan Negeri Sabah kepada sekolah dan Badan Keagamaan Bukan Islam bahagian Pantai Timur akan diadakan di Sandakan. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.